Alright, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, hari ni saya nak mulakan live sesi kita pada hari Isnin. Kita panggil apa? Monday Blues. Okey, siapa yang kebetulan tengok ni, saya nak tanya adakah anda dengar suara saya? Sebab saya nak share market highlights sebelum market buka pukul 10.30 ni. Okey, sekarang ni kita buat sesi live. Baru sikit. So, jadi sebelum ni kita selalu buat sesi premier. Okey, siapa yang ada di sini? Boleh saya tanya tak? Adakah anda dengar suara saya clear atau tidak clear? Sesi highlight ni saya nak buat sekejap saja and mungkin ada orang yang dia tak dapat menonton nanti dia boleh tonton. So, untuk mengetahui anda semua, uh, berapa topik yang saya nak highlight pada hari ini uh, di kala market yang kita nampak macam ada suram sikit lah kan. Sebab apa? Ini boleh kata minggu yang masuk minggu kedua untuk bulan Disember. Jadi kita pun tahu bulan Disember ni mungkin ada orang tertunggu-tunggu apakah terjadi pada bulan Disember. Okay guys, saya nak bagi tahu sekarang ni market dah desuk guys. Kita pun tahu global market dah pergi sampai 30,000. So jadi apa pun, jom kita tengok dulu apa bakal jadi untuk market hari ni. Okay. Sebab kita nak highlight kalau boleh hari ke hari. Okay. First of all, saya nak tunjuk ke anda dekat sini hari ni kita nampak bahawasanya Dow Jones indices 30 syarikat secara indeksnya sekarang ini nampak merah guys. So jadi maksud dekat sini apa? So pembukaan pukul 10.30 ni bakal kita tengok market jatuh. So jadi ramai orang bertanya kadang-kadang kan, ini jatuh banyak ke sikit? Kalau tanya saya, ini jatuh ni sikit. So kita boleh cakap hari ni market bakal flat ataupun saya panggil dia Monday Blues. Dia bertenang-tenang aja. Kalau kita tengok sini Nasdaq US 100 0.03%. Tiada apa yang orang kata terbaik sangat untuk market pada hari ini. Tetapi bila market yang tak power sangat, itulah timing kita nak menyusuri, nak mencari stok-stok apa yang boleh dibeli. Kau kena faham, kalau market dah tinggi sangat, susah juga kita nak entry. Tapi kalau market tengah suram-suram mencari sesuatu arah, saya rasa kita akan jumpa beberapa stok yang menarik. Kalau kita tengok all across Europe pula hari ini, saya nak highlight sikit Europe, DAX pun flat. Bagi saya 0.5% ke bawah flat. Kalau 1% je, kalau 1% merah atau 1% hijau, itu kita panggil bullish atau bearish pada hari itu sahaja. Right? Okay guys, bantu sikit kita share-share sikit kepada rakan-rakan sebab kita akan sasa buat hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Untuk orang yang buntu nak beli apa, dia boleh tengok saja highlight-highlight sini. Alright. Pertama, studio-studio kami, Stallion Brothers. Anda adalah orang yang berilmu dan saya yakin apa yang saya share ni anda lebih hebat daripada itu dan banyak lagi stok-stok yang anda boleh berkuasa sebenarnya. Okey, apa pun pada hari Jumaat itu kita tengok Dow Jones dah sampai ke 30,000 balik, 0.8%, almost 1%. Kalau kita tengok kat sini, ini yang pada laku pada hari Jumaat hari itu. So jadi senang cerita market naik dengan jayanya pada hari Jumaat. Alright, so jadi itu tentang market untuk hari ini. Tapi saya nak highlight sikit lah kalau ini sebab kita buat live kan. Jadi apa kebiasaannya? Kebiasaannya rutin seorang trader adalah dia tengok dulu apa futures market tadi yang kita tengok. So jadi kalau kita dah tahu rutin, lepas tu kita tengok sikit kenapa dia jatuh 101 point. Macam kita orang teknikal, macam orang dah tahu kan ada ilmu. Dia tengok teknikal dia dah tahu dah. Tapi untuk orang awam biasa, maknanya kita tengok sikit kenapa market drop 100 point. So dekat sini dia kata COVID surge prompts more shutdown. So maknanya ada kisahsawan sikit dekat US ni akan ada lockdowns yang bertambah dekat negeri ataupun kawasan-kawasan sebab melihat kepada peningkatan kes COVID-19. Sebab California saja pada semalam, hari semalam ada 30,000 new cases. Dahsyat babe 30,000, separuh daripada kes dekat Malaysia tu. Malaysia lebih kurang 72,000 kes yang aktif ada 11,000, lebih kurang 11,000 ke 12,000 untuk mengatakan anda. Saya memang ambil pot pasal kes-kes. Kat US, kat California saja. California tu adalah kira satu part of US kan. Itu belum kira lagi dekat New York, dekat tempat-tempat lain. Jadi kenaikan dia dah banyak. So jadi kat sini ada kerisauan. Tapi trust me guys, news-news macam ni bukan cakap tak penting. Tapi sekadar ada orang kata penyedap rasa. Sebagai trader, ingat saya share kalau sebagai trader kita akan tengok betul-betul real market action iaitu bila ataupun berapa banyak price pergi. Itu yang paling penting compare dengan kita baca-baca news. Tapi jomlah sebab kita buat live sekarang kan. Jadi kita jom sama-sama saya raikan orang-orang yang mungkin dia tak berapa nak tahu ataupun dia nak tahu news-news semasa. Sebab itu adalah macam saya cakap macam satu kewajipan ataupun rutin harian
seorang trader dia nak tahu arah market untuk hari ini, terutama trader, intraday trader atau trader short term trader. So dekat sini salah satu lagi cerita adalah FDA, Food and Drug Administration dekat US. Dia dah ada vote on emergency use authorization of Pfizer and BioNTech. So jadi bakal mencecah 20 juta orang pada year end, pada akhir tahun ni. So dia nak bantu 20 juta orang. So jadi untuk vaksin, bukannya treatment orang yang dah kena COVID berapa juta. Tapi 20 juta ni nak vaksin. Vaksin lain dengan treatment. Treatment orang dah kena. Orang yang dah kena letak vaksin pun mungkin kita tunggu dia baik baru kita cucuk vaksin lah. Vaksin ni mana orang tak pernah kena, takut berjangkitan orang lain. So jadi ini masyuk juga Pfizer BioNTech ni kan. Alright. So jadi dekat sini kita ada berapa last week sebenarnya hari Jumaat kita ada non-farm payroll NFP. Ada orang tanya apa NFP ni? Okay, NFP ni bahasa mudah lah. Sebenarnya bahasa dia lebih dalam lagi. Okay. Kita nak tengok job creation ataupun orang-orang ni ada kerja atau tidak ada kerja. So jadi ini kita panggil non-farm payroll data, sama ada pengangguran atau tidak, sama ada pekerjaan bertambah atau tidak, bagus atau tidak. Tapi biasanya non-farm payroll ni dia tidak memberi efek yang banyak kepada stok. Tetapi banyak efek dia lebih kepada apa? Geng forex. Biasanya banyak kepada geng forex. Okey, tapi tak apalah. So jadi kita tidak perlu panjangkan cerita. So jadi itu market. Highlight sedikit overall market. Okey. Apa saya nak highlight satu lagi hari ni adalah, guys, you all tengok earnings apa yang menarik. Minggu ini kita nampak earnings. Korang beritahu saya earnings yang korang berkenan di hati. Apa yang korang nampak daripada sini? Earnings apa ni, guys? Cuba share sikit. Earnings apa tu? Cuba tengok betul-betul mana yang berkenan di hati. Saya dah ada 1-2 yang berkenan di hati dah. Alright. Mana yang berkenan di hati? Yang paling berkenan di hati kalau di mata saya, kalau anda tengok dekat sini adalah satu stok nama dia Oracle, guys, kat sini. Dekat sini pada hari Khamis. So dia ada orang pun dah highlight Oracle. Lepas tu kita ada Costco. Banyak pada hari Khamis lah sebenarnya. Lepas tu kita ada Broadcom. Okay. So jadi kat sini kita ada Adobe. Adobe. So dia buat PDF. So dekat area pada Monday dan juga Tuesday ni kita tak nampak ada yang menarik. Tetapi pada hari Rabu dan hari Khamis baru kita nampak menarik. Sebenarnya earnings ni boleh katakan dah habis untuk mengantuk anda semua. Tapi kita raikan juga sebab ada earnings yang terakhir. Maknanya yang last ujung-ujung tanduk yang kebetulan ada earnings. So jadi itulah yang ada. So dia tak banyak lah. Tapi boleh lagi fight. Tak salah. Okay. So last sekali guys, saya nak share dengan anda. Alright. Beberapa saham yang menarik untuk kita lihat. Macam biasa saya akan share saham untuk anda. Dan saya nak beritahu anda. Untuk orang yang tak tahu apa-apa. Okay, dia tengok sajalah. Untuk orang yang tahu, dia boleh ambil kesempatan. That's why kadang-kadang mengikuti market highlights dengan Sterling Brothers ni. InsyaAllah sedikit sebanyak memberikan, orang kata you all satu input. Satu input. Kalau you dah pernah belajar dengan screener dengan Stallion, maknanya you all dah ada idea. Tak payah pening-pening nak cari, kan? Alright. Sorry, yes. Terima kasih Tuan Taufik Saleh dan share. Bukan apa, kadang share kawan-kawan. Ramai je kawan-kawan sana terkapai nak trade global kan. Mungkin tak tahu mana nak start. Mungkin dia boleh start dengan mengikuti live sesi kita. Alright, jadi saya ada berapa stok? Stok saya pertama, this is my favorite stock guys. Salesforce ataupun CRM Cloud Services. Cloud Services ni apa? Ramai orang tanya saya. Cloud service ni apa? Okey, bahasa mudah dia. Cloud service ni senang cerita, saya analogikan dia macam minyak. Minyak zaman dulu, okey, minyak lebih berharga. Zaman sekarang, Salesforce ni dia ada data guys. Dia ada data guys. Dia pegang data. Jadi data ni macam minyak ataupun harta pusaka lah bagi saya. So jadi orang cakap boleh pergi jauh tak boleh pergi jauh. Sebenarnya Salesforce ni dia baru masuk dalam Dow Jones punya list top 30. Kenapa dia dimasukkan? Kenapa dimasukkan? Mesti ada sebab. Dow Jones list 30 syarikat terbesar tu takkan dipilih daripada biasa-biasa punya orang. Sebab dia tahu syarikat ni boleh berkembang jauh. That's why dia masukkan dalam Dow Jones 30. Ini bahasa mudah untuk orang ramai faham. So jadi dekat sini ada kejatuhan. Maknanya ada orang dia cakap kat saya dulu, alah dah naik lah macam nak beli. Tak payah belilah dah naik macam nak beli. Sekarang ni kejatuhan. Inilah peluang untuk anda beli guys. Kalau kita tengok kat sini, uptrend dia memang cantik. Dia dah lama sideways sebenarnya. 2019 tu boleh kata 1 tahun dia sideways. 1 tahun.
So bila COVID terjadi, jatuh banyak, and then dia memancut laju dengan cepatnya. Sampailah masa kat bulan sini, dekat area sini, dia dimasukkan dalam Dow Jones, CRM ataupun Salesforce ni. Okay, so jadi kalau kita tengok kat sini, technical memang cantik. Kita nampak hammer, tapi hammer dia tak berapa nak, aku kata solid. Tetapi bolehlah dikatakan hammer sikit sebab bentuk badan dia dan bentuk tangkai dia sama panjang. Sifat hammer ni untuk orang yang tak tahu, biasanya hammer ni bentuk macam ni kan. Dia panjang, tukul. Tukul dia pendek je. Tapi dia punya batang tu panjang untuk pemegang kita. Biasanya dia akan panjang tangkai dia. Tapi sebenarnya yang paling interesting adalah this area. Area 218 yang duk menunggu-nunggu dah telah pun tiba. So jadi kalau orang tanya saya, boleh tak ambil this area? Sebenarnya tak salah pun. Sebab area ni dah kena. Cuma saya nak nasihatkan anda perlu berhati-hati sebab apa, kadang-kadang dia boleh je jatuh ke bawah kan untuk dia break support, tetapi area sini sebenarnya dipanggil fill gap. Fill gap ni maknanya gap ni dah ditutup sebab kena kat sini. Kebiasaan apa berlaku? Biasanya akan rebound. Target dia adalah 240. Ini target dia untuk tutup gap ni. So di CRM. Okay, so saya ada saham yang kedua dipanggil ALXN, Alexion Pharmaceutical. Okay, ini satu saham yang tengah uptrend. Tak nampak macam dah downtrend. Tetapi dia tidaklah buat vaksin dan sebagainya. Tetapi adalah related, bau-bau bacang tu ada. Apa-apa yang berkenaan dengan pharmaceutical sekarang ni, mesti ada bau-bau ke arah-arah. Sama ada dia tolong supply, sama ada dia distributor. Boleh jadi. Sama ada kadang-kadang geng-geng pharmaceutical ni, diorang kan exchange sama diorang data dan sebagainya. Mungkin syarikat tu buat vaksin, tapi syarikat lain ni, dia sebenarnya supply. So jadi kita kena faham macam Amgen. Amgen ni WBA, WBA. WBA World Green Boots yang saya share last week. Kalau siapa tak bersempatan boleh tengok. Satu saham nama dia WBA. Dia adalah boleh kata supply. Dia pharma punya pharmacist. Dia sebenarnya cerita dia pharmacist. Jadi dia bukanlah buat vaksin beria sangat pun. Tak. Tapi dia bantu. So jadi kat sini ALXN saya nampak ada support level dan juga ada hammer. Tapi kalau kita tengok kat sini, kalau dia pergi pada 114 atau 116, support area ni lebih baik. So ni ALXN. Last kali guys, saya nak share dengan anda. Ada soalan tak? Saya jawab satu soalan. Saya raikan satu soalan, satu dua soalan. Mungkin kepada 81 orang kita punya followers dan juga tengah mendengar, melihat apakah yang saya try to share kepada anda. Mungkin satu soalan saya layan sikit. Saya tengok Ahmad ni orang tanya saya juga, menaik. Amat menduka citakan sebab tak ada masuk lah. Amat memuaskan siapa yang dah masuk. So jadi macam mana kes Ahmad ni? Kes Ahmad ni kes yang terlajak laris guys. Terlajak laris daripada $58 pergi 88 dalam masa sebulan lebih. Ganas web dia naik pun dah berapa persen ni? Banyak ni naik ni. Daripada ke bawah ni lowest ni tarik sampai atas. Kalau kita tengok sini kenaikan dia pump sampai atas. Mau makan 54% tu. Ganas. Okey. So dia orang tanya saya, boleh beli lagi tak? Jawapan dia bukan boleh beli. Jawapan dia dah boleh jual. Tapi dekat sini kalau saya tengok balik, backtrack balik previous dia punya orang kata kenaikan, dia tak pernah capai paras ni. 88 lah paras paling tertinggi. Kalau kita tengok kat sini dia dah achieve target dia sebenarnya. Ini adalah sideway range yang tersangat panjang, sideway range daripada 2018, 19, 20. Ini last kali dia break. Tak cerita banyak guys. Dia break $70 ni. Terus tak cerita banyak. So jadi kat sini trendline boleh jadikan support? Tak tuan, boleh. Boleh tuan Mikdad. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita tengok sini trendline boleh jadikan support. Kalau saya lukis trendline sini, cuma dekat sini saya nampak kalau trendline applied materials ni. Contoh saya buat contoh Okey, saya buat contoh. Satu lagi saya buat sini. Pop. Ni dia stiff sikit lah. So jadi maknanya target dia adalah support dia kat sini. Tapi sebenarnya kalau kita lukis dia sampai atas kan. Tengok support dia boleh jadi kat 76. Support dia yang terbaru nanti. Kalau dia jatuh, dia tarik, dia boleh reverse kat sini. Ada chance tak? Ada. Biasa ada chance. Biasa kadang-kadang ada chance. Sebab dia dah naik banyak. So dia orang tanya saya boleh put position tak? Untuk student saya yang memang pakar dalam option, saya rasa tak ada masalah. Anda kena tunggu entry sama ada akan asyik ataupun anda tunggu reversal candlestick. Itu yang paling terbaik, paling mujarab. So jadi kalau ada reversal, mungkin. Reversal macam mana? Mungkin macam shooting star dekat sini, area sini. Lepas tu baru ada reverse ke bawah. Mungkin boleh ambil kesempatan sekejap. Tapi overall, long run, masih padu guys. Ahmad ni applied materials. So jadi
Okey, Tuan Mikdad tadi dah tanya. Okey. So jadi itu saya soalan. Alright guys. Terima kasih kerana meluangkan masa tak lama walaupun 20 minit saja bersama saya. Sekurang-kurangnya sedikit sebanyak anda mendapat sedikit input dan info secara live. So jadi anda pun dah tonton. So jadi anda dah tahu dah apa nak buat pukul 10.30 malam ni. Alright, satu lagi saya ni just nak share. Nanti mungkin pada Rabu saya review lebih sikit lah. Watch out Wimi Hologram dengan Nicola. And satu lagi, Neo telah dimasukkan dalam status syariah list. Alright, so jadi tahniah kepada Neo. Dan ramai-ramai lah orang boleh berjemaah beli saham Neo sebab dapat tu syariah. Itu yang terbaik. Alright guys. So jadi kita jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah pada Rabu malam. Dan jangan lupa esok live malam bersama Stallion. Kita orang 4 orang guys. So jadi dan juga pada tengah hari kita ada tanya 3. So jadi supaya anda bila next TTT tanya terus Tuan Taufik. InsyaAllah tahun depan kita akan adakan kita punya program dan anda boleh join bila kita dah buka kita punya program yang akan datang. Sambil-sambil tu Tuan Taufik boleh share-share dengan kawan-kawan, belajar sambil-sambil tengok live kita orang. Slow-slow you all dah boleh dapat ilmu sedikit. Bila dah ada kelas je, ready, terus straight terus. Okay. So, guys, terima kasih telah meluangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.